khamsina alfasana, bersamaan dengan 50,000 tahun. Mimma ta'udun, yang kamu hitung-hitung dalam alam dunia ini. Ketinggal sebelah yang khamsin alfasana, sehari sama dengan 50,000 tahun. Kita ambil yang tadi itu, inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari, hari akhirat, hari Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan 1000 tahun dunia. Cuba bayang tengok, atau umur kita sekarang ini pun nak capai 100 tahun pun perit, susah dan tak sampai. Tengok yang telah mendahului kita, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan mereka, di kalangan kita, man qada nahbahu, yang telah pun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habis riwayat keduniaan dia, qada nahbah, habis dah umurnya, meninggal. Wa minhum man yantazir, di kalangan mereka, di kalangan kita yang masih menunggu dalam sinaran, yang telah pergi, termasuk almarhum kawan saya, kawan saudara Syekh Ahmad Abdullah, Syekh Muhammad Osman Al-Muhammadi, orang baik, orang yang berilmu, berakhlak mulia. Allah ambil mereka lebih awal daripada kita pun. Kesemuanya muda-muda, 60-an, jangan sampai 100. Jadi maknanya kalau kita dapat hidup 100 tahun pun rasa dah lama sangat dah. Kalau kita kena azab dalam dunia ini sekejap, tapi sekejap itu pun rasa teruk sangat dah. Pernah sakit, pernah buat operation, pernah menderita, berapa lama yang kita tanggung azab itu? Sikit. Macam mana kalau azab itu kita tanggung selama 1000 tahun? Bagi orang yang kena sehari sahaja azab neraka, sehari. Kalau bayangkan kalau orang itu kena nerakanya 1000 tahun, 1000 kali 1000, 1,000,000 tahun. Dan inilah yang dikatakan fazuqu adabal khuldi, maka rasalah, terimalah azab yang khul, yang kekal. Tak tahu tidak kekal orang-orang Islam, orang yang beriman. Nabi sebut dengan jelas, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa sahaja yang akhir kalam dia, kalimat akhir dia mengucap 2 kalimat syahadat, pasti dia masuk syurga. Bila lepas habis segala dosanya dibalas dengan neraka dahulu, akhirnya baru habis. Itu yang kita baca dulu, kita dalam kuliah dulu, lupa dah. Cerita tentang orang yang terakhir sekali, lupa, tapi kau sebut ingat boleh. Orang yang terakhir sekali yang masuk neraka, nak dikeluarkan dari neraka, nak dimasuk ke syurga. Orang yang terakhir, akhiru man dakhalal jannah min ahli nar. Ada seorang, memang akan ada seorang yang dia terakhir sekali. Tengok kiri kanan ada belakang ke semua dah keluar habis dari neraka, dah masuk syurga ke semua dah. Dia yang akhir sekali. Allah punya pemurah, punya baik hati punya. Allah boleh layan orangnya. Angkat kepalamu, tengok ke syurga. Kamu nampak. Dia tengok ke syurga, dia nampak. Adakah ada tempat kamu lagi dalam syurga? Dia kata, ya Allah, al-jannatu mal'an
syurga dah penuh dengan orang dah, saya tak ada tempat dah. Allah kata, aku sedia untuk kamu dalam syurga aku itu tempat untuk kamu sahaja sebesar dunia dengan segala isinya. Dia jawab kepada Allah, la tadhaku minni wa anta rabbul alamin. Atau tahaku minni, itu bahasa dalam hadis. Atau tahaku minni, ya Allah, kamu nak ketawakan aku kah? Nak mainkan aku kah? Sedangkan kamu Tuhan memiliki sekian alam. Mana ada tempat aku dalam syurga sebesar dunia dahulu, ya Allah. Allah keluarkan dia daripada neraka itu dengan penuh rasa malu dan berdosa dan tidak percaya dia ada tempat lagi dalam syurga. Kalau orang semua masuk syurga dah, dia akhir yang akan masuk. Dan dia masuk, dia dapati sungguh dia orang yang paling akhir masuk syurga, punya banyak dosa, ya Allah. Tempatnya dalam syurga itu masih ada sebesar dunia ini untuk dia. Kinayah, sindiran, gambaran kepada memang lebih daripada cukup untuk dia hidup dalam syurga dengan penuh dengan segala kemewahan. Atas itulah kita lihat balik, maka ayat Quran tadi, wadhuqu azabal khul, ada orang yang akan berjumpa. Siapa dia? Orang yang tadi, fal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha. Kamu orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada janji Allah, jumpa kepada syurga Allah, lupa, tak ingat kepada neraka Allah. Banyak sangat dosa yang dia buat. Ada orang tuduh kata pas buat 7 dosa besar. Dia bilang 117. Dia lupa mengatakan, kalau kita tunjuk dekat orang kamu buat dosa, tak tahu dah berapa tangan yang tunjuk kat kita, berapa jari yang tunjuk dekat kita. Paling tidak 3. Nak bilang dosa dia sepagi tak habis. Tapi bagusnya kalau orang ini mula bercakap pasal dosa. Saya seronok bila orang cakap pasal dosa, aku teringat. Tak apalah, aku teringat dosa orang pun. Dia tak kira dosa dia. Ini bila kita cakap, saya katakan jangan lupa. Bila kata-kata bahawa azab bima kuntum ta'malun, As-Sajdah ayat 14 ni. Rasalah azab yang lama, yang amat lama, macam azab itu kekal abadi, sebagai balasan kepada apa yang telah kamu sendiri lakukan. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah dahulu, sekarang dan selama-lamanya, Allah tidak pernah dan tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-Nya. Yang nama zalim daripada Allah, keluar daripada Allah, kena kepada hamba, kepada manusia, kepada haiwan, kepada mana makhluk. La yazlimu syai'an, sedikit sebesar mana pun tidak. Walakinan nasa anfusahum yazlimun, manusia sendirilah yang telah menzalimi diri mereka. Apa dia zalim yang besar yang mereka buat? Mereka buat dosa, menzalimi diri mereka sendiri. Mereka melanggar perintah Allah, tidak peduli pada peraturan Allah, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menginayai diri mereka sendiri. Sebab itu maka dalam sepanjang kehidupan ini, Allah tunjuk dah, Allah bagi tahu dah, Allah telah
letakkan satu kejadian yang dapat mereka lihat. Tidakkah kamu lihat kepada insan-insan yang kami jadikan sebelum daripada kamu? Fa'ahlaknahum bizunubihim. Kami binasakan mereka, kami seksakan mereka, kami jahanamkan mereka. Kenapa? Bizunubihim. Karena mereka telah melakukan dosa. Kalau dunia pun Allah telah tunjukkan sedikit balasan dosa itu dengan azab. Sini bima kuntum ta'malu, dibalas atas apa sahaja yang mereka buat. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir, masih banyak dosa yang kami tidak ambil tindakan. Wa ya'fu, Allah maafkan, an katsir, banyak daripada kesalahan-kesalahan manusia. Cantiknya, bagusnya Allah Ta'ala, atau kita katakan Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Pemurah. Yang baik, yang hasanat, tidak pernah dibuang, dilupakan ataupun tak diambil kira kalau dia menepati dengan kriteria kehendak syarak. Kalau dosa kena melanggar hukum syarak, sampai kriteria syarak, dia berdosa, wa ya'fu an katsir, Allah ampunkan cukup banyak. Kalau dah kena dah itu dah keluar daripada keampunan. Yang Nabi bagi syafaat banyak mana? Banyak yang dapat syafaat. Syafaat membuang dosa, membuang kesilapan, membuang keazaban, ganti dengan kesenangan. Kerana itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kebanyakan, katakan bahawa alladzina ittakhazu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Al-A'raf ayat 51. Mereka lah alladzina, orang-orang yang telah menjadikan agama mereka itu lahwan, mainan, melalaikan, tidak peduli kepada agama, lahwan. Wala'iban, agama menjadi bahan mainan. Bahan mainan boleh dimain, boleh ditinggal, boleh diambil, boleh ditolak. Mengapa mereka buat demikian? Allah beritahu, wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ditipu oleh keindahan kenikmatan dunia yang sementara. Gharrathum, mereka telah terjerumus dalam penipuan kehidupan dunia, lalai dengan mainan dunia, lalai dengan tawaran-tawaran keduniaan yang telah mereka teruka dalam alam cyber sebagai contoh, alam komunikasi, kemudahan perhubungan, alam yang begitu luas menjadi sempit, senang berhubung, segala macam nikmat, kenikmatan, keindahan yang mempersunakan, segala macam hiburan-hiburan yang melalaikan, segala macam tawaran-tawaran yang mempersunakan hawa nafsu manusia. Gharrathumul hayatud dunya. Mereka dah tenggelam dalam asakan, dalam kehidupan dunia yang menyimpang daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kepada mereka lupa kepada Allah, lupa kepada pembalasan, lupa kepada hari di akhirat itu. Jika sehari masuk neraka pun sudah merupai 1000 tahun, lupa segala-galanya.
Dia katakan fal yauma nansahum. Kalau dulu kamu lupa kepada kami, kamu lupa kepada pembalasan ini, kamu lupa fal yauma, hari ini, hari kamu dibangunkan semula di hari akhirat, nansahum, kami abaikan kamu balik. Kami buat lupa, buat lupa macam kamu lupa kami dulu. Lupa yang macam mana? Kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Kami lupa kepada kamu, kami sisih kamu, kami tidak peduli ke kamu macam kamu dulu tidak peduli kepada kami, kata Allah. Tak peduli kepada agama, tak peduli kepada agama kami. Kamu ada Quran, kamu ada hadis, kamu ada sunnah. Kamu lupa kepada Quran. Baca pun tidak. Kalau pergi faham, tak mau faham. Kalau faham pun tak boleh laksanakan. Macam-macam alasan, macam-macam hilah untuk mengenepikan hukum Allah, melupakan Allah, melupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal yawma nansahum kama nastaghfiru liqa'ikum hadha. Kami tinggalkan kamu, kami lupakan kamu, kami azabkan kamu macam kamu lupa hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Di samping itu bukan mereka lupa sahaja, kata Allah, malah mereka ingkar kepada ayat-ayat kami. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan apa yang telah mereka lakukan dengan ayat-ayat kami, bi ayat, dengan hukum-hukum kami, dengan petanda-petanda kehebatan, kebesaran kami, kerahmatan kami, keampunan kami, mereka lupa. Yajhadun, mereka ingkar. Juhud, mereka menafikan. Al-jahdu, mereka ingkar. Dengan alasan yang digunakan untuk menolak undang-undang hudud di Kelantan. Memang ditolak, ada surat resmi menolak, memang ancaman tak boleh buat. Mengapa ditolak? Digunakan alasan saya tidak menolak kalau itu hudud Allah. Tapi itu bukan hudud Allah, tapi hudud PAS, maka saya tolak. Dan kami menolak. Yang mana hudud Islam yang berlain daripada hudud PAS? Ada alasan. Mengapa kalau dia hudud Allah, mengapa Kelantan buat ada 6 kesalahan hudud? Tapi saya tengok, kata dia, yang Terengganu buat undang yang sama itu ada 7 kesalahan hudud. Mengapa sana 7, di sini 6? Berbeza. Bila berbeza, bukan hukum Allah. Logiknya, kalau dua itu, satu betul, satu silap. Kalau Kelantan silap, Terengganu betul. Kalau Terengganu silap, Kelantan betul. Kalau itu andaian. Tapi yang tolak kedua siapa? Tak ada. Itulah manusia. Dibuat baik macam mana pun, Allah ajak macam mana pun, dia ada alasan untuk menolak. Itu yang dikatakan dan dijelaskan. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan apa yang telah berlaku, memang mereka itu juhud, ingkar kepada ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas itulah maka Allah mengingatkan kita, dan mengingatkan seluruh insan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan lupa ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah itu dengan ingatan yang banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Tak bagi lupa, ingat yang banyak. Sebab tu guna bila kita berzikir, tidak sekali, tidak kata lepas sembahyang subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, Allahu akbar sekali, la ilaha illallah sekali. Dah. Zikran katsira. Subhanallah, 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 subhanallah. Katsira, banyak. Bukan ingat saja. Wasabbihuhu, bertasbihlah kamu kepada Allah. Bukratan wa asila. Pagi petang, maksud bukratan wa asila, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, selama-lamanya kalau boleh, dengan mengingatkan balik. Tusabbihu lahus samawatus sab'a wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesuai dengan tajuk, jangan lupa kepada Allah, ingat kepada Allah biar banyak, dan ingat macam mana sebut banyak kali, ulang banyak kali, tasbih banyak-banyak. Allah mengingatkan kita. Tusabbihu lahus samawatus sab'a, langit yang 7 petala. Langit yang 7 petala langit itu kerja dia apa? Tusabbih lahu, langit bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ard, bumi Allah bukan sebiji, terlalu banyak biji bumi Allah yang didiami oleh makhluk. Bumi bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, makhluk-makhluk yang ditaburkan Allah di antara langit dengan bumi, dengan kesemua langit dan kesemua bumi, kesemuanya kata Allah bertasbih kepadaku. Wa in min syai'in, apa sahaja sesuatu yang wujud dalam alam dunia ini, manusiakah bukan manusiakah, hayawan bukan hayawankah, hatta kepada serangga yang kecil, hatta kepada debu yang kecil, yusabbihu bihamdi, bertasbihlah mereka itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala siang malam, pagi petang tadi, bukratan wa asila, pagi petang siang malam. Cuma kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu manusia tidak faham dengan tasbih mereka. Cuba ingat kepada syai'in, wa in min syai'in, apa sahaja dalam alam ini nama dia syai', sesuatu sekecil mana pun, tugas mereka tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam hadis Ibnu Mas'ud, riwayatkan hadis sahih, wa kunna nasma'u tasbihat ta'am, nasma' tasbihut ta'am wa huwa yu'kalu. Satu hari kata Ibnu Mas'ud, kami bersama dengan Nabi dalam satu majlis, kami sedang makan roti ta'am, roti yang telah dimasak, dipecah-pecah untuk dimakan. Kami nak makan roti itu. Kunna nasma', kami semua dapat mendengar tasbihut ta'am, makanan itu bertasbih kepada Allah, wa huwa yu'kal, sedangkan kami masuk dalam mulut kami nak makan, bertasbih sampai dalam mulut. Sahih. Wa najmu sajad yasjudan, bintang dan pokok sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau inilah, maka Allah sebut kepada kita khusus, fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Kamu ingat kepada aku banyak-banyak. Azkurkum, aku ingat kepada kamu. Sebanyak mana kamu ingat kepada aku, lebih dari itu aku ingat kepada kamu. Bila Allah ingat kepada kita, Allah yang memiliki segala kerahmatan, kenikmatan, pasti dia merahmati orang yang ingat kepadanya. Washkuru li, kamu beriman denganku, kata Allah. Washkuru, syukur dengan makna iman. Sebab lawan dia wala takfurun, jangan kamu kufur. Ingat kepada Allah, takut kepada azab Allah, bimbang kepada hari pembalasan, takut kalau satu hari kena pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, 1000 tahun dalam seksa. Ini yang diperingatkan kepada kita. Banyak cara Quran memperingatkan manusia, meletakkan kita dalam satu keadaan, kalau kita sedar ini, betapa jauh kita dengan peringatan Allah untuk ingat kepadanya. Walau tara iz waqafu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. So, Allah mengingatkan dengan perkara yang tidak sonok kita dengar, tapi dia menggegarkan perasaan kita. Apa dia? Walau tara, kalaulah kamu boleh bayangkan sekarang ini satu saat, iswaqafu ala rabbihim, saat kamu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah dengan segala kebesaran kesempurnaannya, yang sekarang ini la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sekarang pandangan mata mana pun, pandangan insan mana pun tak dapat melihat Allah, sedangkan Allah dapat melihat semua pandangan mata. Dialah Tuhan yang maha latif, lemah lembut, khabir, amat bijaksana. Sampai kepada akhirat, wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Muka, wajah orang-orang yang dimasuk dalam syurga itu nadirah, amat berseri, cantik berseri. Muka mereka begitu indah. Kenapa? Kerana mereka telah dianugerahkan nikmat yang tidak ada bandingannya, tak ada perinya. Ila rabbiha nazirah, kepada Allah Tuhan mereka sedang melihat. Ini walau tara iz waqafu ala rabbihim, kalaulah boleh kamu bayangkan sekarang, ada saatnya nanti di akhirat, waqafu, kamu kena berdiri. Waqafa yaqifu, kamu berdiri. Berdiri di mana? Ala rabbihim, di hadapan Allah Tuhan kamu. Qala, Allah bercakap dengan kita. Allah firman dengan orang itu, dengan kita. Alaysa hadha bil haqq, tidakkah peristiwa macam ini yang dahulu, bukan kamu tidak percaya, kamu tidak pernah bayangkan, kamu tidak pernah tahu adakah tidak benar ini yang berlaku? Maksudnya Allah telah menyatakan kepada kesalahan-kesalahan dia
dulu tak percaya dengan azab neraka, tak percaya dengan Jumaat. Adakah ini tidak benar? Baru jawab, qalu bala wa rabbina. Mereka jawab, ya bala, ya sungguh, wa rabbina, kamulah Tuhan kami ya Allah. Qala, Allah jawab pula kepada mereka, tak percaya hari kiamat, lupa kepada hari kiamat, lupa kepada pembalasan, lupa kepada kami, kamu tak zikir kami dahulu. Atas kesemuanya itu, kata Allah, fazuqul adab, rasalah, terimalah azab aku, kata Allah. Kenapa? Bima kuntum takfurun, balasan kepada kekufuran kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah lagi dengan ayat yang boleh membantu, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah, sesungguhnya, kata Allah, rugilah orang yang tidak percaya tentang pertemuan mereka dengan Allah dengan membuat persiapan, persediaan yang secukupnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan keingkaran kepada hukum Allah, menjunjung hukum Allah, terlibat bersama-sama nak mendaulatkan hukum Allah. Kalau lupa ini, tinggal kewajipan ini, Allah Ta'ala sebut qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah, sesungguhnya akan rugilah orang-orang yang tidak percaya tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiba-tiba hatta idza ja'atuhum sa'ata baghtatan, kiamat boleh berlaku dengan tiba-tiba. Maksud kiamat berlaku dengan tiba-tiba, faman mata faqad qamat qiyamatuh. Nabi kata faman mata faqad qamat qiyamatuh, sesiapa yang mati, Allah ambil nyawa dia, malaikat ambil nyawa dia, faqad qamat qiyamatuh, berlakulah kiamat kecil kepada dia. Itu boleh berlaku baghtatan, dengan tiba-tiba, tak menyangka, tak rasa begitu, mati tiba-tiba. Bila ini berlaku mati tiba-tiba, qalu ya hasratana, baru menyesal. Mereka berkata, aduhai alangkah ruginya kita, kecewanya kita, ala ma faratna fiha, kerana kita telah cuai dalam membuat persediaan menghadapi hari ini, kata Allah. Mereka menghampas diri, menyatakan penyesalan yang tidak habis-habis atas tafrid, atas melampau, atas ketidaksungguhan mereka melaksanakan tuntutan Allah dalam masa umur mereka yang pendek. Berapa lama umur Allah berikan kepada kita? Tidak lama. Sedangkan mereka wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, sedangkan tiap hari jika mereka kenang balik, tiap hari mereka menambah dosa atas dosa yang mereka tanggung atas pundak, zuhuri, atas belakang mereka. Dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, dosa kecuaian kita membiarkan agama Allah dihina oleh masyarakat. Banyak dosa itu, dosa tidak melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa ketidaksungguhan kita tak cukup, tenaga yang kita bagi itu tidak begitu cukup, maka tidak menang
kesemuanya, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, sedangkan mereka menanggung dosa atas dosa yang menimbun-nimbun atas belakang mereka. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ingat kepada dosa, ingat kepada lemahnya kita, alpanya kita, cuainya kita dalam menghadapi janji Allah. Cuba lihat balik kepada sebuah hadis Bazzaz yang Nabi kata, la tazalu qadama ibni Adam anda rabbihi hatta yus'alu an arba'i qisal, an umrihi fima abna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi fima anfaqah wa min aina iktasabah, wa an ilmihi fima amila fihi atau kama qala. Hadis Bazzaz Siqh. Nabi menyebut juga peringatan, tazkirah, juga merupakan tambahan penjelasan yang tadi itu tentang kepercayaan, keyakinan kita kepada berlakunya hari kiamat. Tadi tentang ayat Quran, kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sama tapi ada pendekatan yang agak sedikit kelainan. Nabi kata la tazalu qadama ibni Adam 'inda rabbih, dua kaki anak Adam, kaki kita dibangunkan di akhirat, kita boleh berdiri tapi tidak boleh bergerak. La tazal, tidak boleh pergi ke mana-mana. Maksudnya kamu mulai diseksa Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita sehingga dapat kamu selesaikan, kamu jelaskan, kamu perincikan. Ada 4 perkara. Sabit hidup dunia ada 4 perkara. Yang pertama, ditanya kita an umrihi fima abna, umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita sepanjang hidup di dunia, berapa panjang, berapa lama, umur itu kita habiskan di mana kebanyakan masa yang kita gunakan. Maksudnya kalau kita ada umur 60 tahun, umur biasa, ataupun 70 tahun, di manakah umur itu kita habiskan sepanjang hidup kita? Pakai jawab sendiri, tapi kita nampak banyak habis tidur. Tahu tak banyak mana kita tidur? Kita tidur daripada kecil, tidur sampai mati dalam tidur. Daripada kecil kita lena sampai kita mati pun dalam lena. Itu tak kurang sehari 8 jam, hitung panjang. Itu tak masuk tidur semasa dengar ceramah agama. Itu cerita lain. Kalau tidur sebanyak 8 jam sehari itu 24 jam, 8, 4, 24, 1/3. 1/3 maknanya waktu habis tidur saja. 60 tahun umur kita, 20 tahun. Tidur ni 20 tahun. Mengalahkan Ashabul Kahfi. Bayang 20 tahun tidur. Daripada kita kecil itu kita main, kita belajar ke sekolah, keluar cari makan, bekerja, masuk politik, keluar politik, meniaga dan sebagainya. Itu banyak, takkan kurang 8 jam sehari. Ini 20 tahun nak cari makan sahaja. 40 tahun, baki lagi 20 tahun. Habis di mana? Tengok televisyen saja sehari 2 jam. Semayang sehari tak lepas jam.
Semasa tengok televisyen lebih panjang daripada masa tengok daripada sembahyang Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya akan kita tahu pada ketika itu umur kita habis di mana. Berfaedah atau tidak berfaedah atau banyak buat maksiat atau kurang maksiat atau yang sembahyang banyak mana. Berapa minit kita sembahyang? So, ini akan terjawab. Yus'al an umrihi fima abna. Insan banyak menghabiskan umurnya yang tidak berfaedah. Itu tentang umur. Ditanya balik kita, wa an syababihi fima ablah. Zaman muda, zaman kuat, zaman semangat tinggi, zaman bujur lalu melintang patah. Waktu itu fima ablah, Allah uji kamu banyak mana, kamu tahan uji banyak mana. Kadang orang muda ni tak nak uji mudah aja. Syuh heboh. Dia pergi daripada asak lagi. Bayang asak di mana, bayang maghrib di mana, Aisyah di mana. Dia uji. Bola. Dia dah orang tua, bukan tak lagi lah bola. Dia banyak mana, berapa lama masa dia habis tu. Diuji tu. An syababihi, waktu muda dia. Allah uji dia, tahan dia. Orang muda tahan sabar ke tidak? Tahan perintah ke tidak? Majoriti tidak tahan perintah. Tidak akan menyesal kemudian. Wa an malihi fima anfaqa wa min aina iktasaba. Harta yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita, dari mana kita kumpul uang harta itu? Jalan yang halal atau haram? Beruntunglah kalau semua sumber halal. Kalau masuk ke sumber yang tidak halal, curi, merompak, menyamun, rasuah, tipu, hina. Bima anfaqah, daripada wang yang dapat tadi, harta tadi, dibelanjakan pula di mana? Habis jalan Allah Ta'ala ke, banyak infak ke, habis mubazir ke, habis buat yang tidak baik ke, dan sebagainya, banyak mana? Itu yang akhir, yus'al an ilmihi bima amila bih. Dia mengaji ilmu yang dia dapat berfaedah banyak mana, ilmu tak berfaedah banyak mana. Yang berfaedah itu dia beramal ke tidak? Ilmu agama yang dia belajar, dia beramal ke tidak? Bima amila bih. Tambah kalau tidak belajar langsung, tak cukup ilmu langsung. Hatta yang ada ilmu, jangan lupa mengatakan bahawa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Ada orang yang memberi keutamaan kepada nafsunya, dijadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Dia pilih jalan sesat, Allah sesat dia ala ilmin, sedangkan ilmu dia cukup banyak. Ilmu dia banyak, kelulusannya tinggi, kelulusan agamanya tinggi, tapi dia pilih jalan sesat. Dia lawan Islam, dia lawan Allah dengan ilmu dia. Ditafsirkan Quran yang bukan-bukan. Inilah yang dikatakan wa an ilmihi bima amila fi. Kalau inilah yang semua kita akan berjumpa, bagaimana mungkin kita boleh menghadapi hari itu dengan tenang daripada hari ini? Karena itulah maka Allah sebut tadi ini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kamu berilah tazkirah kepada manusia, wahai Muhammad. Wahai orang yang ada ilmu, beri tazkirah, peringatan kepada hamba-hamba Allah. Karena peringatan itu, tazkirah itu tanfa'ul mu'minin, memberi guna, memberi faedah kepada orang yang beriman. Atas itulah kita mengambil kesempatan waktu-waktu yang seperti ini. Satu,
Walaupun kita boleh lupa yang lain, tapi jangan lupa kepada Allah. Dua, ingat kepada Allah. Walaupun mudah, tapi dia bayar. Mesti ada sistem, mesti ada cara untuk kita ingat Allah banyak-banyak. Itu biasa kan. Setiap kali lepas semayang, jangan mudah bangun daripada tempat semayang, mesti zikir Allah Ta'ala dahulu. Sekurang-kurangnya yang kita buat itu, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 34 kali, dari Allah 34 kali sebagai contoh. Walaupun sedikit di mana minit selesai, tapi dia ada muha kena buat terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dua. Dan yang ketiga, tak lupa kepada Allah, tak lupa mengimpikan kepada nikmat yang Allah sediakan kepada kita insya-Allah, dan amat takut kepada azab Allah. Takut azab ini yang Nabi sebut dalam peperangan. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kamu takutlah berapi neraka, jangan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelah biji tamar. Dia tidak halal, kamu jangan ambil. Takut kepada Allah walaupun yang nama takut langgar itu sekadar mengambil sebiji buah tamar, tak sebiji, syirk sebelah tamar pun jangan. Tidak buat langsung perkara yang mengundang kemurkaan Allah yang boleh masuk ke neraka. 3. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk menunggu kita di akhirat, dan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat ini, waqafu ala rabbihim, kita akan berdiri di Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri sebagai seorang yang Allah Ta'ala katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, Allah persilakan kamu jadi hamba dia, persilakan kamu masuk syurga, jannati, syurga aku, kata Allah. Itulah yang sangat-sangat kita kehendaki dan kita nak. Carilah redha Allah. Tapi kalau kita berdiri itu untuk Allah sebut fazuqul azab bima kuntum takfurun, terimalah azabku, kata Allah, kerana kamu kufur kepadanya. Itu yang paling kita takut, yang kena ingat. Yang kelima, tidak ada amal yang mendekatkan manusia dengan redha Allah Subhanahu wa taala melainkan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang keenam, insan mana pun tidak sungguh daripada kesilapan dan kelupaan. Kalau kita lupa kepada yang lain, mungkin tidak mengapa, tapi lupa kepada Allah itu mengundang kerugian. Maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ya Allah, jangan kamu lupakan aku denganmu ya Allah. Doa Nabi SAW yang sahih, yang berkata, Rabbi la takilni ila nafsika tarfata ain. Ya Allah, jangan kamu lupakan aku daripadamu. La takilni ila nafsika, jangan kamu lalaikan aku, tinggalkan aku ya Allah, tak ingat kepada kamu tarfata ainin, walaupun sekelip mata. Tarfata ainin, sekejap sahaja pun jangan lupa aku ya Allah. Sampai dia minta, Nabi kita minta, innama namat ainaya walam yanam qalbi fa innahu yazkurullah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mata aku terpejam, namat ainaya, tidur dua mata aku mohon kepada Allah, walam yanam qalbi,
Jangan lenakan hatiku. Dan hati Nabi Muhammad tidak lena. Walaupun mata dia lena, hati tidak lena. Apa kerja hati? Fa innahu yadhkurullah. Dia zikir kepada Allah terus menerus dalam tidurnya. Maksud itu maka wahyu boleh turun dalam mata tidur dan hati yang tidak tidur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, insan mana-mana pun dilalaikan oleh kepentingan duniawi. Islam tidak melarang kepentingan duniawi ini, tapi jangan sampai terjejas kepentingan ukhrawi. Untuk itu maka ingatlah, wa anna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ad-darul akhirah, negara akhirat yang akan kita pergi pada bila-bila masa. Lahiyal hayawan, dialah tempat hidup yang sebenarnya. Lahiyal hayawan, situlah tempatnya. Kalau bahagia, bahagia selama-lamanya. Kalau derita, derita yang amat panjang. Dunia tidak. Bahagianya sekejap, deritanya pun sekejap. Sakit Allah tukar dengan sihat, susah orang Allah tukar dengan senang, senang tukar balik kepada susah, tak kekal. Tapi darul akhirah, negara akhir, lahiyal hayawan, situ tidak berubah. Kalau orang yang mendapat kebahagiaan reda Allah Subhanahu wa ta'ala, reda Allah tidak tarik balik, kekal selama-lamanya. Sebab itu digunakan perkataan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, Allah reda dengan mereka. Mereka yang mana? Yang sebut tadi daripada awal, tak lupa kepada Allah, sentiasa nak balik kepada Allah, takut hari berdiri depan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah, sampai kepada peringkat apa cari? Radhiyallahu anhum, sampai kepada Allah reda dengan mereka. Wa radu anhum, mengapa Allah reda dengan mereka? Kerana mereka radu anhum. Kita reda dengan hukum Allah, tidak melawan hukum Allah, patuh kepada perintah Allah. Itulah lambang kepada dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang yang benar-benar takut kepada Allah Tuhan mereka. Itulah dia pada akhirnya pada hari ini, insya-Allah taala. Semoga Allah merahmati kita dan memberkati kita di akhir ilmu seperti ini. Kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Da'unaka ya Allah fastajib lahum du'ana ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azim sultanik. Allahumma inna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك التي لا يخبو واشرح رهبة الإيمان بك يا الله وجميع توكل عليك يا رحمن. اللهم أحيها على شريعتك واتبعها على شريعتك يا كريم في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله
واغفر لنا خطايانا يا كريم واهدنا سبل السلام برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن برحمتك يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا الله يا كريم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاقضي حوائجنا وتعلم ما في نفوسنا فآتها تقواها وزكها يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا متعلما إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يقضي لنا حوائجنا يا كريم حقق رجاءنا يا رحمن واشفي مرضانا يا عظيم يا عليم يا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا وحقق رجاءنا واشفي مرضانا يا كريم برحمتك يا جبار يا منتقم يا غفور برحمتك يا ذا الجلال والإكرام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم kira saja saya pohonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Tuan Randy, insyaAllah kuliah yang disampaikan. Untuk maklumat tuan-tuan, kuliah kita minggu depan seperti biasa insyaAllah. Minggu depan kita bersama Ustaz Syed Al-Qadir